Bual Kunti bukan sembang biasa bersama dengan saya Faiz Azlan pada malam ni. Cop. Sekejap. Saya nak bersama dengan penonton-penonton Bual Kunti. Tengok kamera sini. Okey, kejap saya buka. Cuba follow dulu Bual Kunti. Lepas tu dalam masa yang sama pergi ke Facebook. Kalau nak tonton kami di Facebook, cari Berita Radio Bervisual RTM Continuous. Boleh? Saya tidak kesorangan sebab apa pada malam ini kita nak cerita mengenai di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Sebab apa ceritanya ada kena-mengena berkait dengan beberapa hari lepas di mana Menteri Alam Sekitar dan Air Kasar Tuan Ibrahim Tuan Man semasa berucap di COP26 di Glasgow, Scotland. Ceritanya Tuan Ibrahim Tuan Man memperkasakan bahasa kebangsaan dengan berucap dalam bahasa Malaysia. Pertama, saya ucapkan tahniah kepada Kerajaan United Kingdom selaku tuan rumah persidangan COP26 dan sokongan dan kemudahan diberikan kepada Malaysia dan semua delegasi persidangan ini. Walaupun tak lama, tetapi dalam masa yang sama ianya memberikan impak positif. Sebab apa? Kita nak bersama dengan sini pula. Okey, ke sini. Bersama dengan saya sekarang ini adalah Cik Munirah Muhammad. Okey, peserta dalam pertandingan pidato kenegaraan peringkat kebangsaan 2019 Johan tu. Tepuk. Tahniah. Okey. Dan juga salah seorang wakil negara dalam pertandingan pidato antarabangsa bahasa Melayu tahun ini yang akan berlangsung pada 28 November nanti bersama dengan 3 orang lagi wakil dari Indonesia dan juga Brunei. Ni wakil Pulau Pinang ni. Sekali-sekala lorak Penang tu keluar, lorak utara tu keluar, cakap dengan orang Penang kan. Assalamualaikum Munirah. Waalaikumsalam DJ Faiz. Terima kasih banyak-banyak. Bersama dengan Bual Kunti pada malam ni, kalau kita nak cerita lanjut mengenai pertandingan pidato ni, sudah semestinya selang masa di antara 2019 sebagai Johan tu, pidato kenegaraan, dan untuk mewakili Malaysia dalam peringkat antarabangsa pidato ini, PABM yang akan berlangsung. Jadi bagaimana agaknya perbezaan di antara dua pertandingan tersebut? Baiklah DJ Faiz. So, perbezaan dari pertandingan pidato kenegaraan 2019 dan juga pertandingan pidato antarabangsa bahasa Melayu 2021. So, pertamanya dari segi pengalaman, pada saya setiap pertandingan tu pastilah ada cabaran dia tersendiri kan. Walaupun pidato kenegaraan ni hanyalah bersifat kebangsaan, tapi taklah menafikan dia tak memberi satu saingan ataupun tekanan kepada saya ketika bertanding pada ketika itu kan. So, cuma bezanya bila pertandingan pidato antarabangsa bahasa Melayu PABM ni, dia mengumpulkan pemidato-pemidato hebat daripada negara-negara lain. So pastinya tahap kesukaran tu lebih tinggilah sebab saya percaya setiap peserta ni pastilah dia nak persembahkan pidato yang lebih baik, yang lebih berimpak pada malam kemuncak nanti kan. So cabaran untuk PABM yang saya galas pada tahun ini lebih besar dan saya pasti semua perkara tu akan ada cabaran. Kita yang perlu bersedia. Okey. Dah bersedia ke belum? InsyaAllah dah. InsyaAllah. Sebab apa? Ceritanya sekarang ini 2019 memegang gelaran Johan pidato kenegaraan peringkat kebangsaan. Adakah dengan title Johan tersebut akan membawa kelebihan kepada Munirah ataupun memberi tekanan sebenarnya untuk membawa nama Malaysia di peringkat antarabangsa ni dalam PABM nanti? Terima kasih DJ Faiz. Soalan ni sebenarnya soalan yang triggered ya. So pada hemat saya gelaran Johan dalam pertandingan sebelum ni sebenarnya tak menggambarkan apa-apa kelebihan pun untuk saya sebab saya percaya kejayaan tu hadir ketika itu, mungkin itu rezeki saya. So cukuplah ia dikenang sebagai satu kenangan lah dalam kerjaya pengucapan awam kan. Cumanya bila bercakap soal gelaran, pada saya gelaran ni sebenarnya dia memberi satu tekanan. Saya rasa dekat semua orang pun samalah kot. So dia memberi satu tekanan sebab bila kita dah Johan dalam pertandingan sebelum ni, pastinya banyak mata-mata tu akan pandang dan bagi tumpuan tau dekat persembahan kita kan. So kita kena pastikan kualiti dan juga mutu persembahan kita tu lebih bombastik lah berbanding dengan sebelum ni kan. So itu adalah satu tekanan yang positif lah yang saya boleh ambil daripada gelaran Johan sebelum ni. Cuma nak cakapnya kita tak boleh nak expect apa-apa sebab semua benda tu kita kena usaha kan. So
sekalipun lah dah Johan sebelum ni, dia tak menggambarkan apa-apa kelebihan pun di PABM 2021 ni. Jadi target PABM nanti? Target PABM kali ni tak lain dan tak bukanlah kan, bila kita galas harapan ibu ayah, harapan jurulatih dan semestinya harapan negara kan. Pastinya lah saya nak buat yang terbaik dan pastinya lah saya nak bawa pulang lah pidato Johan pidato antarabangsa bahasa Melayu tahun ni. InsyaAllah. Kita doakan sama-sama semua rakyat Malaysia yang menonton Bual Konti pada malam ini, Johan dalam genggaman kita. InsyaAllah. Kena doakan sama-sama untuk 28 hari bulan nanti pertandingan pidato antarabangsa bahasa Melayu peringkat antarabangsa 2021. Bercerita mengenai persediaan pula bagaimana agaknya. Sebab sebelum ni pusingan awal pertandingan diadakan secara dalam talian ataupun secara maya, tetapi untuk pusingan akhir nanti 28 November pertandingan akan diadakan secara fizikal. Bagaimana persediaan berlatih berapa hari sehari sebenarnya, berapa hari sekali, apa yang dibuat sebenarnya dalam latihan tu? So dari segi persediaan ni kan, pastinya bila kita kata nak bertanding secara fizikal ni, banyaklah sangat benda yang kita perlu teliti dalam semua aspek. Dan saya rasa memang dalam tempoh sebulan ini memang itulah yang jurulatih saya tengah grooming saya untuk bagi saya perform lah kan pada malam kemuncak tu. So macam kalau sebelum ni bila kita bertanding secara menggunakan platform maya kan, secara online, kita tak perlu risau kalau kita tak hafal teks dan sebagainya sebab semua benda ada di hadapan skrin kan. Tapi bila secara fizikal ni tak boleh tidak sebab yelah kita nak persembahkan dengan fasih, dengan lancar kan depan ramai orang pada malam tu. So bila pidato secara fizikal ni, persediaan dari segi vokal, dari segi diksi bahasa, gaya persembahan sangat-sangat perlu dititik beratkan sebab yelah kita nak beri yang terbaik kan pada hari kejadian. So kalau tanya apa yang saya buat dalam sehari, macam bangun sahaja pagi tu memang dah pegang skrip lah kan, terus hafal skrip dari pagi sampai petang, kemudian disusuli dengan kelas dan sebagainya. Kemudian malam pun masih lagi berlatih gaya persembahan, vokal, intonasi supaya kita nak pastikan persembahan pada malam kemuncak nanti tu bukanlah persembahan yang biasa-biasa, tetapi dia adalah satu persembahan yang boleh menarik perhatian orang awam untuk mendengar tentang keindahan bahasa Melayu ni sebenarnya. Apa yang Munirah cakap tu bukan omong kosong, bukan cakap kosong. Sebab apa? Bila kita berbicara ni, nampak memang sudah cukup bersedia untuk pertandingan akhir pidato antarabangsa bahasa Melayu nanti. Munirah, cerita mengenai pentas pidato antarabangsa, sudah semestinya kelibat peserta antarabangsa, tidak dipinggirkan. Kita ada peserta dari Uzbekistan, Jepun, China dan juga negara-negara lain. Jadi bagaimana agaknya prestasi peserta negara lain dan juga peluang mereka dalam pertandingan pidato antarabangsa bahasa Melayu 2021 dan juga untuk pusingan akhir nanti Indonesia dan juga Brunei yang akan berentap dengan Munirah nanti? So pada saya peserta antarabangsa kali ni bukan calang-calang orang lah sebab mereka ni memang sememangnya hebat tau. So bila saya tengok mereka ni fasih berbahasa Melayu walaupun itu bukanlah bahasa pertuturan mereka kan, dia buat saya sangat teruja dan kita sebenarnya sedar bahasa Melayu ni unik kan sebenarnya sebab dia mencipta satu peluang tau untuk kita membina hubungan dengan orang luar. So bila saya tengok prestasi-prestasi peserta antarabangsa ni kan di peringkat saringan hari tu, so diorang ni tampilkan persembahan yang sangat best lah dalam PABM kali ni. Memang wajar dibanggakan dan pada saya memang mereka sebenarnya mempunyai peluang yang sangat besar lah dan memberi satu saingan yang sangat sengit dan hebat lah untuk peserta negara kita. Tetapi bagaimana agaknya langkah pertama kita nak menjadi seorang pemidato? Nak bermula mungkin dari peringkat sekolah, lepas tu berganjak sedikit demi sedikit, langkah demi langkah ke peringkat antarabangsa yang sekarang ini sedang dicapai oleh Munirah sendiri. Betul, saya mulakan karier pengucapan awam ni bermula dari sekolah rendah, Sekolah Kebangsaan Sungai Dua. Saya diajar, dilatih. Time tu saya tak pandai pun berpidato. Saya saja masuk, saja nak train diri kan. So macam sebenarnya nak berpidato ni satu je, kita kena berani. Kita kena berani untuk ekspresikan diri kita. So bila saya cuba-cuba tu, tiba-tiba saya menang. So saya macam, rupanya aku ni ada bakat dalam berpidato kan. Dan cikgu-cikgu memang saling memberi sokongan lah kan.
So bermula daripada perjalanan di sekolah rendah tu, saya teruskanlah di sekolah menengah. Cumanya di sekolah menengah dulu saya di MRSM. So pertandingannya tak banyak sangat. So saya masuk je lah. Ada sahaja pertandingan pidato terbuka saya masuk kan. Sampailah di universiti bila mana saya di grooming untuk betul-betul menjadi seorang pemidato oleh jurulatih saya. Saya mula pidato di dunia IPT ni dalam keadaan yang tak dikenali pun, tak ada apa-apa pun. Macam budak baru yang baru nak belajar dunia pidato IPT kan. Saya mula, yang saya ingat, saya mula sekali pidato dekat universiti ni, pidato Nusa Bangsa. Time tu di Universiti Kebangsaan Malaysia UKM. Time tu saya pergi tak ada apa-apa harapan pun. Saya pergi hanyalah untuk, yelah saja nak lawan kan, nak bawa nama universiti. Sebelum ni hanya bawa nama sekolah kan. So sekali bila time pertandingan tu tiba-tiba dinobatkan sebagai naib johan dan saya bertanding tu bukanlah dengan calon-calon orang, dengan senior-senior kan yang dah banyak pengalaman dalam pengucapan awam. Kemudian bila bercerita soal pemilihan wakil Malaysia ni, sebenarnya ini adalah kali ketiga cubaan saya. Saya dah cuba 2 kali 2 tahun kebelakangan tu dan saya tak berjaya. Sebab tahun pertama saya di tempat ketiga sahaja untuk saringan pemilihan wakil Malaysia. Tahun kedua tu saya hanya di peringkat separuh akhir sahaja. Tahun yang saya menang kenegaraan tu kan, saya hanyalah di separuh akhir sahaja pemilihan wakil Malaysia. Dan direzekikan, barulah tahun ni baru berjaya untuk Alhamdulillah. Inilah antara untuk impian Malaysia. setiap pemidato yang ingin berada di pentas antarabangsa. Inilah platformnya. Tetapi gagal sekali bukan bermakna gagal selamanya. Nampak macam dah sebelum ni 2 kali mencuba gagal, lepas ni tahun ni dapat pula. Alhamdulillah, syukur. Alhamdulillah. Kita semua doakan yang terbaik untuk Munirah nanti di pentas akhir. Munirah boleh kongsikan bagaimana tips dan juga nasihat untuk kita menerapkan bahasa Melayu itu di dalam diri kita. Bahasa Melayu ni sebenarnya bahasa yang agung lah dalam hidup sebagai seorang Melayu. Bahasa Melayu ni memang sangat dekat, sangat akrab dengan jiwa kita kan. So rugi tau untuk siapa yang tak belajar bahasa Melayu ni. Sebab kita tahu bahasa Melayu ni dia adalah bahasa lingua franca kan. So sepatutnya kita rakyat Malaysia ni, kita kena berbangga untuk menggunakan bahasa Melayu ni dalam kehidupan seharian kita. So nasihat saya, sebenarnya untuk kita pupuk minat mencintai bahasa Melayu tu, ia sebenarnya bermula daripada diri kita sendiri. Kita sendiri yang kena pelajari bahasa Melayu, yang kena amalkan dalam pertuturan. Kalau bukan kita yang martabatkan bahasa ni, siapa lagi kan? Sebab seperti yang mungkinlah macam klise lah dengar kan, bahasa jiwa bangsa kan. Tapi sebenarnya kalau kita faham betul-betul, betul lah, memang itulah jiwanya, jiwa bangsa kita kan, macam tu. So tips mudah macam lagu bahasa kebangsaan kita kan. Betul-betul. Kita tengok rancangan-rancangan yang menuturkan bahasa Melayu, contohnya macam rancangan-rancangan di RTM ni kan, yang banyak sekali mempamerkan cerita-cerita lah yang menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pertuturan. Kemudian saya rasa minat tu dia akan hadir bila mana kita menghargai nilai dan juga keindahan bahasa Melayu tu. Inilah dia peserta pertandingan pidato antarabangsa bahasa Melayu 2021 yang mewakili negara Malaysia, Munirah Muhammad. Kita sama-sama doakan insya-Allah kejayaan dalam genggaman kita. Didoakan semoga semua dipermudahkan dan insya-Allah deliver yang terbaik nanti Munirah InsyaAllah. Terima kasih DJ Faiz. Terbaik. Sama-sama. Semua pun penonton Bual Konti doakan sama-sama. Boleh? Boleh? Mesti boleh. Okey, baik. Terima kasih. Itu dia Munirah Muhammad, siswi Universiti Sains Islam Malaysia USIM, bersama dengan kita cerita mengenai bahasa Melayu, martabatkan bahasa Melayu di peringkat antarabangsa. Jangan ke mana-mana, kita akan ada seorang lagi tetamu yang akan bersama dengan kita selepas ni. Berehat seketika, kembali selepas ni dalam Bual Konti, bukan sembang biasa. Gunakanlah bahasa kebangsaan kita, marilah amalkan ramai-ramai. Bahasalah menyatukan kita semua, yakinlah bahasa jiwa bangsa. Marilah, marilah ya semua, buktikan bahasa
silam bahasa jiwa bangsa. Gunakanlah bahasa kebangsaan kita, marilah amalkan ramai-ramai. Bahasalah menyatukan kita semua, yakinlah bahasa jiwa bangsa. Marilah, marilah ya semua, buktikan taat setia dengan satu bahasa. Maju bangsa dan maju negara, megahkan bahasa kita, bahasa jiwa bangsa. Gunakanlah bahasa kebangsaan kita, marilah amalkan ramai-ramai. Bahasalah menyatukan kita semua, yakinlah bahasa jiwa bangsa. Lebih separuh abad bebas daripada belenggu penjajahan. Polemik bahasa Melayu bagai air laut, sekejap pasang, sekejap surut. Tidak ada bangsa di dunia yang membentuk budaya dan tamadunnya, seninya, kesusastraannya, falsafah hidupnya dan mitosnya melalui bahasa orang lain. Datuk Dr. Haji Hassan Ahmad. Salam pidato buat hadirin sekalian, para juri yang dihormati. Terimalah daripada saya pidato yang berbunyi, bahasa Melayu bak perahu di badai gelora di tengah segara. Kembali lagi dalam Bual Konti Bukan Sembang Biasa bersama dengan saya Faiz Azlan malam ini. Kan saya dah cakap tadi saya tidak keseorangan. Sebab apa kalau tadi saya bersama dengan salah seorang wakil negara ataupun peserta Malaysia yang akan bertanding dalam pertandingan pidato antarabangsa bahasa Melayu PABM bagi 2021, Munirah Muhammad. Sekarang ini kita bersama dengan bekas Naib Johan pertandingan pidato antarabangsa bahasa Melayu 2019. Naib Johan tau bersama dengan saya. Sebab apa tadi kita dah saksikan klip video pidatonya daripada tuan punya badan. Sekarang ini bersama dengan saya secara dalam talian sekarang Dr. Ibrahim Yusuf Abdul Hamid bersama dengan saya. Assalamualaikum, salam sejahtera Doktor, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam bahasa jiwa bangsa. Itu dia, nampak bersemangat, macam memang seolah-olah sedang berpidato lah cikgu. Sebab doktor nampak saya tersasul nak sebut. Sebab apa, saya pun belajar pidato juga, tengok video doktor. Sebab apa kita cakap macam tu, orang Mesir berbahasa Melayu. Bayangkan betapa istimewanya bahasa Melayu ni di mata orang luar negara. Salah seorangnya Dr. Ibrahim sendiri. Kita nak mulakan bersama dengan Dr. Ibrahim. Jadi sebenarnya bahasa Melayu ni bukanlah bahasa pertuturan doktor, bahasa seharian doktor bercakap. Apa istimewanya pada bahasa Melayu ni pada doktor? Okey, pertama sekali saya mengucapkan terima kasih kepada pihak RTM kerana menjemput saya untuk berkongsi pengalaman saya dalam PABM. Okey, seterusnya sebenarnya antara perkara yang menarik perhatian saya tentang bahasa Melayu adalah irama atau intonasi yang terdapat dalam bahasa Melayu. Kerana bahasa Melayu ini ada intonasi yang sangat menarik bagi saya. Saya bagi contoh. Kalau orang Melayu nak sebut contoh Assalamualaikum atau apa, selamat pagi, ataupun apa, terima kasih. Orang Melayu sebut dengan cara yang apa atau intonasi yang sangat menariklah bagi saya. Orang Melayu sebut macam ni, Assalamualaikum, selamat pagi, terima kasih. So intonasi itu sangat menariklah bagi saya. Saya masih ingat lagi pertama kali saya dengar bahasa Melayu pada tahun 2012. Dan pada waktu itu saya baru sahaja tiba di Malaysia untuk sambung belajar di peringkat master di Universiti Uni Syams di Kedah.
ketika saya terdengar pelajar Malaysia bertutur dalam bahasa Melayu, walaupun saya tidak faham apa-apa yang diorang cakap, tapi saya rasa macam sedaplah bahasa diorang ni. Maka timbullah minat saya untuk mempelajari dan mendalami bahasa Melayu. Sebab apa bahasa Melayu tu mungkin asing pada doktor. Sebab apa betul. doktor kata suka kepada intonasinya. Tetapi kesukaran nak belajar tu masa mula-mula belajar bahasa Melayu tu bagaimana doktor? Saya mulakan pembelajaran bahasa Melayu ni dengan perkataan-perkataan yang simple yang saya perlukan untuk untuk bertutur lah harian. Contoh nak sebut macam mana selamat pagi, selamat malam, ataupun selamat tinggal. Saya mulakan dengan perkataan-perkataan yang simple. Lepas tu saya ada beli satu kamus bahasa Melayu, bahasa Arab, dan saya cubalah hafal perkataan yang saya perlukan untuk bertuturlah dalam bahasa Arab. Sambil itu saya juga bercakap dengan kawan-kawan masa kita belajar. Lepas tu saya dengarlah apa yang diorang cakap, macam mana diorang cakap, cara diorang sebut. Lepas tu saya cuba ikutlah. Yalah, nak belajar satu, nak memahamkan satu, ambil masa. Lepas tu nak bertutur itu juga mungkin ada kawan-kawan yang tidak asing dengan bahasa Melayu tetapi asing pada doktor dalam masa yang sama. 2012 hingga 2018 lebih kurang 6 tahun. Lepas tu doktor masuk PABM 2018. Macam mana tu doktor? Minat tu timbul macam mana doktor? Dia macam ni, pada tahun 2017 saya mulakan pengajian PhD di UKM. Dan pada tahun 2018 ketika saya buat urusan di Pusat Citra, ini salah satu pusat bahasa di UKM. Ketika saya buat urusan di situ, ada seorang pencarah bahasa Melayu tanya saya, Ibrahim, boleh tak kalau Ibrahim sertai apa-apa pertandingan yang berkaitan dengan bahasa Melayu? Saya kata okey. Kemudian selepas 2-3 bulan beliau WhatsApp saya, katanya ada satu pertandingan bahasa Melayu, pertandingan pidato. Boleh tak Ibrahim sertai pertandingan itu? Saya cakap boleh. Maka saya jumpa beliau untuk mulakan perbincangan dan persediaan untuk pidato PABM 2018. Yang itu kecundang di peringkat separuh akhir doktor 2018. Kemudian 2019 doktor masuk kembali melangkah ke pertandingan akhir. Kemudian menggenggam naib Johan pada tahun 2019, PABM 2019. Ada rahsia tak? Rahsia doktor boleh jadi naib Johan 2019 tu? Kita korek. Okey, dia pada tahun 2018 tu adalah kali pertama saya sertai PABM, dan sudah pasti saya tidak ada pengalaman langsung dalam PABM. Tetapi alhamdulillah dengan tunjuk ajar daripada jurulatih saya yang hebat, iaitu Encik Azlan Ahmad. Dia seorang pencarah bahasa Melayu di UKM. Dengan tunjuk ajar beliau, alhamdulillah saya sampai ke pusingan separuh akhir. Dan pada waktu itu saya macam ada harapan lah untuk ke peringkat akhir. Tapi tak adalah rezeki saya. Jadi saya rasa macam sedih lah, ada rasa sedih, kecewa, pasrah dan sebagainya. Dan ketika itu saya rasa macam tak naklah sertai lagi PABM. Namun dengan sokongan daripada jurulatih saya, Encik Azlan, dan juga daripada isteri saya dan beberapa sahabat-sahabat saya masih ingat lagi pesanan daripada Encik Azlan kepada saya pada waktu itu. Beliau kata, tak apa Ibrahim, tak menang tak apa, yang penting kita cuba. Maka
saya sertailah semula kali kedua pada tahun 2019. Dan kemudian ada beberapa strategi disusun. Antaranya yang pertama, berlatih secara berkala. Hampir setiap minggu saya berjumpa dengan beliau, dengan Encik Azlan, untuk berlatih di hadapan beliau. Seterusnya saya menonton video pemenang PABM yang sebelum ni dalam YouTube, dan saya cuba belajar daripada video-video ini. Seterusnya dengan berbekalkan pengalaman daripada PABM sebelum ni, saya rasa lebih yakin, lebih tenang, dan akhirnya alhamdulillah berjayalah ke peringkat akhir. Dan kemudian 28 November ini, Dr. Ibrahim, pusingan akhir pertandingan antarabangsa, pidato antarabangsa Bahasa Melayu PABM 2021. Nak mengikut jejak langkah doktor, nak masuk pertandingan PABM di tahun-tahun akan datang. Tips dari Dr. Ibrahim. Okey, untuk PABM tahun ini, tahun 2021, saya rasa PABM kali ini lebih mencabar berbanding dengan pada tahun sebelum ini. Mungkin kerana dengan situasi pandemik COVID-19 yang masih ada ini. Tetapi bagi peserta kali ini, antara tips yang mungkin saya kongsikan dengan mereka adalah mungkin yang pertama, berlatih secara konsisten. Jangan sama sekali berhenti daripada berlatih. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin ketika di atas pentas, jangan berdebar. Kena rasa relax, kena rasa yakin, dan juga kena fokus pada reaksi muka kita, kena ada ekspresi muka kita. Perlu ada juga eye contact dengan penonton sepanjang berpidato. Saya haraplah buat peserta kali ini buat yang terbaik dan juga menjadi duta Bahasa Melayu dalam negara mereka masing-masing dan menyebarkanlah Bahasa Melayu. Okey, baik. Okey, terima kasih Dr. Ibrahim Yusuf Abdul Hamid. Sekarang ini merupakan pensyarah dan penyaras Bahasa Arab Kolej Islam As-Safa Ampang bersama dengan kita, cerita mengenai banyak sebenarnya tip yang dikongsikan sebagai seorang pemidato Bahasa Melayu. Tuan-tuan dan juga puan-puan semua penonton Bual Konti Bukan Sembang Biasa, boleh tak boleh kita sama-sama doakan kejayaan insya-Allah negara Malaysia di peringkat antarabangsa dalam pertandingan pidato antarabangsa Bahasa Melayu 2021 28 November. Siswi kita saudari Munira Muhammad yang akan mewakili negara Malaysia bertanding bersama dengan peserta Indonesia dan juga Brunei, menggenggam kejayaan untuk membawa nama dan juga bendera Malaysia di mata dunia. InsyaAllah. Boleh tak boleh? Boleh. Semestinya boleh kan? Okey, terima kasih banyak kepada semua yang bersama dengan kita Bual Konti Bukan Sembang Biasa pada malam ini. InsyaAllah kita jumpa lagi minggu depan, hari yang sama, waktu yang sama. Bual Konti Bukan Sembang Biasa. Jumpa lagi. Assalamualaikum.